أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi pada pagi ini bersamaan dengan 20 Julai 2022, 20 Zulhijjah 1443 Hijri. Siaran Tanyalah Ustaz hari Rabu pada pagi ini kami bawakan kepada anda tajuk yang cukup penting, cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini, iaitu syarikat dalam Islam atau musyarakah. Jadi sebagaimana biasa kita bawakan ke studio bintang ilmuwan kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa Doktor, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, anda boleh terus sahaja menerusi Facebook kepada kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun talian yang tertera di kaca TV anda. Dan sebagaimana biasa, yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, jalankan tanggungjawab anda, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan para penonton, saya yakin dan percaya dewasa ini ataupun kebelakangan ini ramai yang mungkin mengambil inisiatif untuk membuka syarikat dan sebagainya. Jadi pentingnya, betapa pentingnya untuk kita mengetahui hukum hakam dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan musyarakah dalam Islam. Jadi untuk itu, sebagai mukadimah topik pada pagi ini, saya serahkan kepada Fadil Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i An-Nas dan kepada seluruh para penonton yang setia bersama-sama dengan rancangan Tanyalah Ustaz, sama ada di televisyen ataupun di internet dan seumpamanya. Jadi kita bersyukur dapat sama-sama pada pagi ini akan kita bincangkan persoalan syarikat kerana ia sentiasa berada di keliling kita. Ya, jadi kita dapat lihat bagaimana penubuhan syarikat itu dari sudut hukum Islam. Adakah ianya disyar'ikan ataupun ada sumber-sumbernya? Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada sumbernya yang mana tersebut di dalam Al-Quran dalam surah Sad ayat yang ke-24, sebagaimana Nabi Daud disebutkan oleh Allah SWT berkata, wa inna kathiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum. Allah SWT kata, yang mana mengikut kalam Nabi Nabi Daud alaihissalam, iaitulah ramai di antara orang mereka berbahagi, maknanya berkongsi dalam pelbagai lapangan, dalam perbuatan, dalam pelajaran dan seumpamanya. Walau bagaimanapun disebutkan la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, tetapi ramai yang zalim di antara satu sama lain. Illa alladhina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan sedikit mereka yang golongan ini. Jadi maknanya bermusyarakah, bersyarikat ini, walaupun sepatutnya kita menjadi lebih baik hubungan, tapi ramai juga yang menjadi zalim di antara satu sama yang lain, kecuali sedikit. Sebab tu kita nak jadi yang sedikit itu, kita kena belajar pasal tata cara dia, limitasi dia, do's and don'ts dia orang kata kan. Kemudian dari sudut hadis pula, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang mana dianggap hadis ini sahih oleh Imam Al-Zahabi, yang mana dinyatakan bahawa Nabi SAW pernah melakukan syarikat ini, iaitulah partnership, mengatakan rakan kongsi dengan seorang sahabat yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib.
yang mana Nabi SAW kata pada dia, marhaban bi akhi wa syariki la yudari wa la yumari, kan? Yang mana dia kata ahlan wa sahlan, atau ahlan wa sahlan tu, marhaban tu maknanya dialu-alukan orang yang menjadi aku punya saudara dan juga jadi rakan kongsiku. Dan apabila kita jadi saudara, kita pun rakan kongsi. Nabi kata la yudari, janganlah kita ini nak bertekak saja. Maknanya nak bercanggah pendapat je, nak menghalang di antara satu sama lain saja. Kita dah tak boleh dah macam tu. Kita dah jadi sekali. Dan juga wala yumari pun sama juga, maknanya janganlah kita ini nak berdebat sahaja, kan? Jadi kita kena cari jalan bukan untuk berbeza, tapi untuk menerima sesuatu keputusan secara bersama. Jadi itu maksud dan yang dikendaki dalam syarikah. Juga ada dalam satu hadis qudsi yang menyebutkan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah akan menjadi thalithu syarikaini. Allah kata aku akan menjadi yang ketiga daripada dua orang yang bermusyarakah, iaitulah yang berpartner, berakan kongsi. Kecuali apabila salah seorang itu khianat, maka Allah akan meninggalkan mereka. Maknanya dihuraikan oleh para ulama, maka apabila dalam syarikat perkongsian itu berlakunya pecah amanah di antara satu sama lain, berlakunya khianat di antara satu sama lain, maka keberkatan akan mula menghilang. Itu maksud dia, akan mula menghilang. Jadi apabila kita bersyarikat, Allah SWT suka sebab ia akan membawa kepada persaudaraan yang lebih kuat, bukan hanya persaudaraan agama, persaudaraan di antara bangsa ataupun di antara warga dan warga negara, tapi juga persaudaraan dari sudut keuangan, membawa satu hala tuju yang sama. Begitu. Jadi itulah dia dalil pensyariatan syarikat rakan kongsi di dalam Islam daripada Al-Quran dan juga hadis. Begitulah lebih kurang Da'i Anas. Masya-Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Fadil Ustaz untuk mukadimah topik kita. Mudah-mudahan jelas kepada para penonton dan kita semua untuk topik syarikat dalam Islam sebagai mukadimah awal pada pagi ini. Dan Fadil Doktor, kita mungkin untuk kita raikan soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita. Kita telah pun ada sahabat kita bertanya. Baik, soalannya datang daripada sahabat kita di Facebook. Menerusi paparan skrin pada ketika ini, kita ada Mas Ripah Nur Jama'in. Soalan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah konsep syarikat dalam Islam yang perlu kita fahami? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Fadil Doktor. Baik, jadi dalam Islam dia ada dua bentuk lah yang syarikat yang besar. Yang pertama sekali syarikat atau perkongsian ataupun musyarakah yang berdasarkan kepada kitab-kitab silam. Yang mana dia ada dinamakan yang pertama sekali Syarikatul Inan. Syarikatul Inan ni iaitulah syarikat yang kedua-dua pihak, iaitulah satu dua atau lebih lah. Kalau 3 orang pun boleh juga, 4 orang, 10 orang pun boleh. Yang mana kesemua mereka meletakkan wang tunai, wang tunai ataupun aset yang boleh dinilaikan. Seorang ni letak 100,000, seorang lagi letak satu kereta contohnya, dan kereta itu dinilaikan harganya 60,000 contoh gitu. Maka semuanya, tapi semua mesti letak barang, letak wang, dan mereka bersepakat untuk menubuhkan sebuah persyarikatan untuk membawa kepada sesuatu bisnes untuk mendapat keuntungan. Jadi itu adalah konsep yang harus dalam Islam, namanya Syarikatul Inan. Dan kalau kita hari ini buka restoran, maka saya letak 50,000 dan Iana letak 40,000, 90,000 total. Saya peganglah berapa persen, dan Iana 90,000 tu 1%, kita pun bagi 2 kan. So jadi itu adalah Syarikatul Inan. Yang kedua punya jenis syarikat dalam Islam adalah Syarikatul Wujuh. Syarikatul Wujuh ni contohnya kita tak payah modal. Saya dengan Da'i Anas kita bersetuju, contohnya kita nampak ada mesin hemodialisis. Hemodialisis kan. Jadi bisnes hemodialisis ni menguntungkan. Jadi kita sama-sama tak ada duit modal, kita pergi carilah supplier, kita pun nego dengan supplier, kita beli mesin hemodialisis secara hutang. Secara hutang Jadi dengan harapan, dengan business plan kita, bila kita dapat mesin tu dulu, kita dengan segera tawarkan, buat iklan, copywriting semua sekali, ada pelanggan datang, kita dapat duit masuk situ, kita pun bayar ansuran kepada pembeli, penjual. Itulah namanya Syarikatul Wujuh. Itu pun harus dalam Islam. Ada yang ketiga pula, kita tak beli barang.
Kita tak beli barang. Yang pertama syarikatul inan, yang kedua syarikatul wujuh, yang ketiga syarikatul a'mal, iaitulah berkongsi dalam membuat sesuatu kerja yang berbentuk kerja profesional atau servis. Contohnya satu syarikat pembinaan, dia nak buat apa nama rumah. So jadi dia perlukan kepada kepakaran, ilmu. So jadi katalah saya dengan Dai Anas, kita ada ilmu, kita ada know-how macam mana nak buat rumah, pilih tanah, macam mana bangunan, dia punya architecture dia, kita tahu. So kita tak pakai modal, kita tak beli apa-apa, kita buat partnership atas ilmu kita berdua. Masya-Allah. Atas ilmu kita berdua, kita pun tubuhkan syarikat ABC Sdn Bhd, kita pun jadi konsultan kepada mereka, mereka pun bagi yuran kepada kita. Jadi itu pun boleh. Itu namanya syarikatul wujuh. Jadi ini semua adalah 3 bentuk syarikat yang berasal daripada kitab-kitab fiqh oleh para ulama 4 mazhab. Walau bagaimanapun, konsep syarikat yang ada di zaman moden ada sikit beza. Iaitulah namanya syarikatul musahamah, syarikat limited by shares sebagai contoh, kan. Jadi bagaimana cara dia? Contohnya saya dengan Dai Anas, kita letak 50,000, Dai Anas 50,000, kita bentukkan unit saham. 50,000 jadi 100,000. Jadi setiap satu unit saham RM1. Maka kita pun ada 100,000 unit saham, saya pegang 50,000, equivalent kepada RM50,000, 50,000 unit, dan Anas pun sama. Jadi itu sebenarnya, walaupun syarikah musahamah dalam konteks moden yang atas nama Sdn Bhd, ia juga adalah syarikatul inan sebenarnya. Jadi sama. Jadi itulah bentuk-bentuk syarikat dalam Islam, yang mana yang poin penting dia, yang untuk jadi patuh syariah, yang pertama, bisnes yang dibuat mesti halal. Kalau nak bekerjasama, nak berpartner dengan orang non-Muslim, boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah, sebab Nabi sendiri ada menyatakan bahawa daripada athar, satu athar mengatakan boleh bergabung ataupun berakan kongsi dengan non-Muslim illa ayyakuna bai'u wa syira' biadil muslim, dengan syarat mestilah aktiviti bisnes tersebut adalah halal, maksudnya. Yang ketiga, tak boleh mana-mana partner, iaitu rakan kongsi, menjamin. Jadi contohnya saya nak ajak Dai Anas masuk, saya kata Dai Anas, you masuklah 50,000, saya confirm you selamat punya modal tak akan rugi. Tak boleh garanti. Tak boleh garanti capital Dai Anas selamat. Sebab kalau gitu saya tanggung seorang, maknanya beban. Jadi kalau rugi, saya tanggung 100%. Dai Anas dapat balik modal. Jadi apa nama partner macam itu? Itu bukan pokok Malaysia, itu pinjam duit, kan? Jadi tak boleh dalam Islam. Dan juga tak boleh jamin profit. Maknanya saya kata Dai Anas, you masuklah, saya jamin profit setiap bulan, kita syarikat akan bagi 3% kat you. Pun tak boleh. Syarikat bagi 3% kat you, 4% kat you, 8% kat you setiap bulan. Tak boleh. Itu juga adalah syarikat yang palsu, yang juga telah pun menyalahi hukum dalam Islam. Itulah lebih kurang. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi kalau untung seorang-seorang tak boleh juga, rugi seorang-seorang pun tak boleh juga. Jadi bagaimana Islam menutup kepada jalan fitnah, Doktor? Dan pentingnya untuk kita memperhalusi lagi topik kita pada pagi ini, fiqh syarikat dalam Islam. Jadi kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita, tapi sebelum itu Doktor, kita nak berjeda seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini dalam bab fiqh syarikat dalam Islam, musyarakah, dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan kita nak teruskan lagi Doktor dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Kak Ju Zabidi, yang bertanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah definisi dan pengertian musyarakah dalam hukum, rukun, syarat, jenis dan ketentuan pembiayaan? Mohon pencerahan, biar tahu, jangan keliru. Baik, yang pertama sekali ditanyakan tentang pengertian tadi, kita dah pun pergi dalam awal-awal tadi. Pengertian adalah persepakatan di antara dua pihak atau lebih bersama dengan modal ataupun dengan kemahiran untuk membuat sesuatu business activity yang mensasarkan kepada keuntungan. Itu lebih kurang definisi partnership lah dalam Islam. Dan kemudian kalau kita lihat pula dari sudut rukun dia, di rukun dia kena ada partner lah. Mesti ada partner, mesti ada lebih daripada seorang. Kalau kita partner dengan diri kita, itu bukan partnership lah. Kita mesti ada lebih daripada seorang. Kemudian yang kedua, mestilah orang itu adalah orang mesti ada modal. Modal tadi, sama ada modal duit ataupun modal tu adalah perancangan membeli barang dengan hutang ataupun dengan kepakaran. Itu semua yang kedua yang kena ada. Yang ketiga, mestilah ada kontrak. Kontrak tu jangan maknanya mulut je. Jadi orang zaman sekarang ni mereka cepat lupa, kan, ataupun kalau tak lupa dia buat lupa. So jadi mestilah bertulis. Sebab itu ayat yang paling panjang dalam Quran, dalam surah yang paling panjang, suratul Baqarah, adalah ayat pasal hutang. Dan Allah SWT sebut faktubuh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kamu saling beli menjual dengan cara bayaran tangguh ataupun serahan lambat, maka hendaklah kamu tulis. Jadi sebab tak mau lupa. Jadi bila partnership tu kena tulis. Apa terma-terma dia, kerja dia punya. Yang paling penting adalah macam mana pembahagian keuntungan, macam mana nak menanggung kerugian. Jadi semua itu sangat penting untuk ditulis. Ya, jadi ada kontrak, maksud dia. Lepas ada kontrak, lepas tu hendaklah kita habislah, yang itu je lah rukun yang paling pentingnya. Partner, modal, bisnes, kontrak, kan. Jadi syarat-syarat yang lain adalah partner tu dua-dua adalah akil baligh. Tidak ada disyaratkan dua-duanya 3, 4-4-nya adalah orang Islam. Tak disyaratkan. Jadi syarat seterusnya mestilah bisnes tu patuh syariah. Jadi ini yang banyak orang tak sedar ataupun banyak orang langgar. Sebab kebanyakan juga ada bisnes yang tak patuh syariah boleh menguntungkan. Oh banyak, kan, judi, banyak untung tu. Berselindung di sebalik nama yang sah ada. Ada, dia ada lesen partnership tapi bisnes tak halal. Betul. Kan, dia jual arak, dia jual rokok, dia buat aktiviti video lucah. Jadi semua tu boleh menguntungkan tapi itu sama sekali tidak patuh syariah. Sama ataupun dia buat perbankan konvensional dan seumpamanya. Jadi itu adalah syarat-syarat yang dalam Islam yang mesti kita ingat. Kemudian yang seterusnya syarat dia tak boleh ada, macam kita sebut tadi, jamin keuntungan dan jamin modal salah seorang antara partner. Dan kemudian seterusnya tak boleh modal itu dalam bentuk hutang. Maknanya katalah saya dengan dai, kita buat syarikat 100,000 kita letak. Saya letak 80,000, dai letak 20,000 hutang. Tak boleh. Duit tak ada lagi. Sebab patutnya duit partnership tu 80 campur 20 itu akan digunakan untuk memajukan syarikat. Tapi guna duit saya je. Duit dai lambat masuk. Tak boleh. Dia kena masuk sekarang. Kalau you lambat masuk, you dapat lambat unit share tu. Unit share saya je dapat 80%. 20% you tak bayar lagi, saya ambil 100%. Bila you nak bayar nanti, barulah saya transfer. Boleh. Itu boleh. Jadi tak boleh awal-awal. Jadi ada orang dekat luar sana, saya ada pengalaman, ada satu yang pernah saya dengar lah. Dia ni orang kewangan Islam, kan? Dia ada orang Islam, kerja luar negara sebagainya. Tapi bila buat partnership, dia nak hutang. Tapi dia nak share awal-awal. So jadi tu yang kita bimbang. Ada orang kadang-kadang dekat luar sana, dia adalah orang-orang yang dilihat macam pejuang kewangan Islam. Tapi bila masuk dalam exercise, bila exercise maknanya bila dia mengamalkan sendiri, dia lupa dah hukum agama. Allahu Akbar, langgar prinsip. Jadi maknanya ni untuk orang bisnes ni. Maknanya dia buat benda-benda tu, kewangan Islam ataupun syarifik muamalat tu semua untuk bisnes dia. Bukan untuk diri dia. Untuk diri dia aku maknanya untung. Jadi kita tak mahu orang macam ni. Jadi kita kena faham, tak boleh ada hutang di dalam capital ataupun modal injection ataupun capital injection. Jadi itulah lebih kurang. Dan kemudian ditanyakan tadi ketentuan pembiayaan. Saya pun tak faham apa maksud ketentuan pembiayaan, tapi yang saya boleh faham sikit, katalah modal dia nak dapat daripada mana, ataupun kalau nak dapat modal capital, working capital orang kata.
modal untuk bekerja. Jadi yang pertama patut kena datang daripada masing-masing lah. Kalau tak dapat daripada masing-masing, dapat daripada hutang, ini dari sudut bisnes tak bagus. Bisnes yang dibina atas hutang orang tak bagi free biasanya. Mestilah kalau mak bagi free, mak ayah lah, mak ayah bagi okey. Tapi kalau itu adalah syarikat atau perbankan ke ataupun institusi kewangan, dia tak bagi free. Termasuk agensi kerajaan, dia tak bagi free. Kecuali adalah satu dua. Malah macam agensi kerajaan macam PUNB ke, macam Amanah Ikhtiar ke, Takun ke, dia tak bagi free. You tetap kena bayar something balik, bukan bayar modal saja, adalah something atas nama kewangan Islam. Tapi maknanya ia akan menambah beban, sebab bila kita tak ada pengalaman bisnes, kita buka first time, kita tak tahu boleh jual, boleh untung tak boleh, kita pun tak ada pengalaman, terkapai-kapai nak bayar lagi modal pinjam dan juga apa nama profit margin, maka dia akan jadi sangat beban. Jadi sebab tu kita kena start kosong. Jadi itu adalah pembiayaan. Kalau nak buat juga tak bagus. Kalau dah ada confirm syarikat tu sustainable, dia dah bagus, nak berkembang dengan pantas, buat pembiayaan, mesti buat pembiayaan daripada patuh syariah. Yang itu boleh, yang itu okey. Tapi kalau first time modal awal-awal nak buat, kita tak galakkan lah. Walaupun dari sudut hukum harus, tapi ia sangat tidak sihat lah. Begitu. Kalau tidak sekadar berbekalkan pengalaman semata-mata, tetapi hukum hakam juga perlu diambil kira, Doktor. Dan berikutnya, Doktor, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Muhammad Izzuddin, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu rukun musyarakah ialah ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Mengapakah dalam bermuamalat kita dilarang mengabaikan aspek ini? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, jadi apa yang kita kena faham, ijab dan kabul ini dia tak susah untuk termeterai. Dia benda yang agak mudah dan dia menerima perkembangan zaman. Kalau dulu kena berjabat tangan, sekarang tak payah berjabat tangan pun ijab kabul tu jalan. Kita dekat pasar raya, kita ada berjabat tangan dengan cashier, tak ada. Dan cashier tu bukan owner pun. Owner tak ada pun dekat Giant ke Tesco ke apa nama tu, Maidin ke, tak ada. So kita ambil barang, bila barang tu ada harga, itulah dia namanya ijab. Ijab dia open je. Di atas rak tu dia ijab je, sentiasa memanggil-manggil, belilah aku, belilah aku. Itu kan. Harganya adalah RM3.90. Jadi bila kita ambil, kita bawa ke cashier, kita sudi untuk bayar, itulah dia kabul. Itu kabul. Jadi dalam syarikat ini sebenarnya dia kontrak asal dia adalah wakalah. Wakalah iaitulah perkongsian itu berdasarkan kepada sama-sama mewakilkan. Jadi saya letak 50,000 dan Iana letak 50,000. Jadi kita saling wakil mewakilkan. Saya mewakilkan diri saya dan juga Anas untuk kita jalankan bisnes ini. Jadi bila ada gitu, ijab kabul dia adalah kita sama-sama letak duit, saya letak, Dai letak, partner lain letak, kita letak meterai atas kontrak itulah dia kabulnya dengan terma-termanya. Jadi ijab kabul itu sudah pun termeterai dekat situ tanpa ada sebarang masalah, kecuali terma-terma tu. Jadi ada benda yang harus, tapi terma dan conditions atau syarat dalam kontrak menjadikan dia haram. Boleh macamlah juga ada dalam tu yang saya sebut tadi, ada jamin keuntungan kepada partner, maka kontrak itu harus, tapi kerana ada terma itu menjadikan dia void, dia tak boleh dipakai dari sudut Islam. Jadi kerana itu bila mana kita nak masuk dalam dunia bisnes, kerana itu Umar Al-Khattab ada sebut, dia kata la tabi' fi suqina, jangan kamu pergi jual beli dalam pasar kami illa man qad tafaqaha fid din, kecuali kamu dah faham hukum agama. Tapi hari ini orang masuk beli macam-macam dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Instagram, dekat pasar malam, pasar pagi, pasar tani, tak belajar. Kan? Jadi heboh baru-baru ni pasal jual beli cedok. Kan? Bila kita kata hukum dia begitu begini, orang dah bising, kan? Marah-marah. Yang kamu tak belajar pada awal sebab apa? Kan, kita kata the claw tu kan, itu haram, judi, cedok bersama. Jadi orang marah, orang boleh kata habis yang itu macam mana, habis yang jual buah macam itu, yang sana pun haram juga. Tapi kau tak cakap pun, jadi orang tak tanya, kita cakap, orang tanya lah. Takkan kita nak cakap sampai 2,000 muka surat sekaligus kan? Orang pun tidur. Jadi atas kerana itu
Kita nak sebut belajarlah dulu. Jadi kita tak nak jadi orang yang macam Nabi kata la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang pada sezaman orang tak kira dah dari sudut hukum bila terlibat dalam jual beli dan sebagainya, halal atau haram tak menjadi pokok kepada dia. Jadi kita tak mau jadi kumpulan orang macam ni. Sebab kita punya hidup pendek, kita akan meninggal dunia kita akan didilai atas kefahaman kita pasal hukum, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dan undang-undangnya. Jadi kalau kita pembayar cukai yang hebat, kita multi-billionaire pun, kalau kita bermasalah sudut tu, you tinggalkan semua tu, you tak boleh bawa dalam kubur. You punya yacht, you kapal terbang, helikopter semua tak boleh bawa. Kan? Jadi begitulah sebabnya kita nak bagi faham. Kita bersyukur program ni ada untuk menjelaskan pasal perkara ini, sebab perkara ini jarang diterangkan di surau dan masjid. Sebab biasa orang mengajar pasal solat, pasal zakat kan. Jadi pasal syarikat ni jarang. Jadi kita harap tuan-tuan dapat banyak manfaat. Betul, insya-Allah, tabarakallah. Jadi bila sebut tentang hukum hakam tadi, maka perlu jelas di situ. Kalau melibatkan kontrak tadi Ustaz dah sebut, ataupun perkara-perkara yang melibatkan kontrak, ianya perlu jelas, Doktor. Tidak boleh ada sebarang penipuan ataupun perkara yang meragukan di dalamnya. Dan Doktor, berikutnya kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Muhammad Hafiz yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kriteria yang perlu dilihat pada setiap rakan kongsi yang perlu diketahui sebelum sesuatu syarikat yang berlandaskan Islam itu ditubuhkan? Apakah persembahan yang perlu selain daripada berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM? Mohon pencerahan yang berbagai, Doktor. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Baik, jadi saya kira sebahagian besar kita dah juga sebut dalam beberapa soalan sebelum ni. Cuma kalau kita nak kemaskan sikit lagi, yang pertama sekali kita kena kenal lah partner kita. Cuma dalam pensyarikatan moden, kita ada kalanya tak kenal partner kita. Sebagai contoh, syarikat musahamah, kita beli saham dekat pasaran bursa. Kita beli syarikat, katalah kita beli Petronas Gas. Kita beli saham tu sikit je, dalam lah 1000 unit ke kan, satu lot lah, atau berapa 10 lot lah. Jadi orang sana pun beli juga, kita tak tahu pun dia beli. Jadi tapi kita sudah menjadi partner dalam syarikat Petronas Gas. Tapi partner kita ni, kita pemilik kecil, so jadi kita tak jadi pun board of directors, tapi kita dipanggil untuk mesyuarat agung, nampak tak? Jadi kita dipanggil untuk mesyuarat agung, kita boleh suarakan pandangan dan seumpamanya. Jadi dekat situ sudah menepati dalam pandangan ulama-ulama semasa, mereka mengharuskan syarikat musahamah dengan syarat-syarat yang pelbagai lah. Baik, jadi apa yang ditanyakan tadi, apakah dia yang perlu kita persembahkan? Yang pertama sekali, kita kenal itu lebih baik. Jadi itu kalau dalam pensyarikatan kecil. Kalau pensyarikatan dengan syarikat besar, kita tak kenal pun tak apa, tapi ada kita tahu apa bisnes dia. Jadi kalau yang pensyarikat yang sama-sama kita pun, kita kena tahu apa yang kedua, apakah dia bisnes dia dan cara kita, pricing kita, modal kita, dan juga perbelanjaan kita, dan juga berapa harga jualan kita, dan apa bisnes tu mesti patuh syariah. Kan, dia punya business activity. Kemudian yang seterusnya, apa yang kita kena buat adalah kita dah agree modal berapa, berapa profit sharing ratio. Itu yang perlu lagi. Persembahkan awal-awal profit sharing ratio. Saya letak 50,000 dan Anas letak 50,000. Kalau untung saya dapat 80% dan Anas 20%. Boleh tak? Boleh tak, tuan-tuan? Modal 50-50, tapi bila untung saya dapat 80% dan Yana 20%. Tak adil lah itu. Tak adil. Sebenarnya itu boleh. Adil ke tak adil tu dia berbincang di antara dua pihak. Persetujuan bersama. Kenapa saya dapat 80%? Sebab saya yang akan run bisnes ni, saya akan iklankan banyak, saya yang akan buat banyak kerja. Dan Yanas tak berapa mahir bab ni. Dan Yanas tolong support saya sikit je. Jadi atas kerana saya akan banyak buat kerja, dan Yanas bersetuju untuk waive sebahagian you punya right, asal you pun 50%. Tapi sebab you tahu, ni sebab Dr. Zahruddin yang akan buat banyak, apalah you ambil 80% kalau untung kan. Kita tengok je. Kita tengok je kan. Okey, macam tu boleh. Tapi kalau rugi, boleh tak saya kata okey, dan Yanas you ambil 80% lah, walaupun you tak 50-50? Tak boleh. Tak boleh. Kalau rugi mestilah 50-50. Kalau untung boleh berbincang, sebab Da'i Anas seolahnya telah waive, memberikan tanazul dalam bahasa Arab. Tanazul maknanya dia waive dia punya right, dia melepaskan hak di sebahagian.
Kerana inilah disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia sebut ar-ribu ala ma yustaliha alaihi yustaliha alaihi wal khasaratu ala qadaril mal. Dia kata mestilah keuntungan boleh ikut apa yang kita bincang. Tapi kalau rugi tak boleh bincang, mesti ikut modal. Mesti 50-50. Kalau rugi negatif 100,000, kita tanggung 50,000, kita tanggung 50,000 lah. Kalau untung kita boleh bincang. Jadi profit sharing ratio mesti dibentangkan awal-awal dan dibincangkan, dan mesti tak ada elemen janji jamin untung, tak ada jamin modal di antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya. Baik, kemudian satu lagi apa yang perlu kita faham, lepas semua tu dah settle, kita kena ada contractual dan pergi daftar mengikut undang-undang. Tak boleh partnership maknanya kita tak ikut undang-undang. Ini akan membawa banyak masalah. Betul. Ya? So kita kena daftarkan dekat Suruhanjaya Syarikat atas nama Sendirian Berhad, ataupun atas nama LLP, Limited Liability Partnership, ataupun atas nama Enterprise. Kalau nama Enterprise ni patutnya leceh sikit lah. Sebab Enterprise ni syarikat yang sangat kecil, duit kita, duit syarikat, duit kita. Maknanya kita dengan syarikat tu satu. Kalau LLP mudah sikit, dia di antara dua, di antara Sendirian Berhad dengan Enterprise. LLP, saya dengan ni kita jadi pemegang amanah. Jadi syarikat ni senang sebab tak perlu audit, tak perlu submit report yang audited kepada SSM. Jadi murah. Yang ketiga barulah Sendirian Berhad yang lebih besar sikit, yang perlu ada director, perlu ada audited report. Maka itu adalah level dia. Semua kena daftar supaya perniagaan itu ada lesen. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan Fadil Doktor dan juga sahabat-sahabat penonton, banyak lagi akan kita bicarakan dalam topik kita pada pagi ini. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara topik fiqh syarikat dalam Islam, musyarakah, dan para penonton, kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kepada anda yang ingin mengajukan soalan atau kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus saja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Doktor, kita nak teruskan lagi perkongsian ataupun soalan daripada sahabat Facebook kita yang bertanya. Mazni Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika berlaku pertikaian dalam akad musyarakah, bagaimanakah kaedah penyelesaiannya? Mohon pencerahan Ustaz. Baik. Jadi kita dah sebut awal-awal tadi bahawa Nabi SAW dah mengingatkan bahawa adab yang kita sukakan dalam partnership, la yudari wa la yumari. Kan anta akhi wa syariki, kan? Jadi kamu adalah saudaraku, sahabatku, partnership, rakan kongsi. Jangan kita mencari jalan untuk bertelagar saja. Jadi bila ada pertikaian, bincang. Jangan tikam belakang, jangan cakap belakang, cakap depan, bincang sampai betul-betul. Jangan depan bersetuju, kat belakang tak bersetuju, tak boleh. Kan? Jadi itulah yang perlu kita buat dalam partnership. Jadi kalau kita sedar bahawa ini ada dispute, kita rujuk balik pada kontrak. Jadi itu yang pertama, rujuk balik pada kontrak untuk lihat ada tak klausa ini cover permasalahan ini di cover oleh klausa dalam terma perjanjian kita. Kalau tak ada, maka dekat situlah kita kena, pertikaian tu perlu membawa kepada mewujudkan klausa yang baru, tambah atas term kontrak yang sedia ada. Begitu
Kalau maknanya dah ada, maka kita kena ikutlah. Kalau tak ada, kita adakan, setujukan sama. Kalau ada tapi interpretasi berbeza, interpretasi berbeza, maka dekat situ kita perlukan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang draftkan legal documentation tadi, kita perlukan pandangan dia. Perlukan pandangan dia. Lepas tu, kalau betul kerana ayat ni umum, maka membawa kepada interpretasi yang berbeza, maka kita hendaklah bersetuju untuk menambah sikit clause ini lebih spesifik. Itu cara dia. Kalau tak boleh pergi juga, maknanya tetap tak bersetuju, maka hendaklah kita bersetuju untuk menamatkan perkongsian. Bagaimana nak menamatkan perkongsian? Maka kita kata kita akan tutup syarikat. So jadi harta kita akan liquidate, katalah duit lambang ada 80,000, kita tengok berapa bahagian masing-masing. Kemudian aset, kereta, apa lagi, TV dekat ni, meja, semua sekali kita nilaikan, jual, pejabat tu campur dengan isi dia, dapat hasil, kita lihat, kita bincang, bahagi ikut proportion modal tadi. Jadi itulah tahap kalau sampai terpaksa menamatkan syarikat. Atau katalah 3 orang. Kalau 3 orang, kita boleh serahkan pada setiap seorang ni, nak beli share kita pun boleh. Kita keluar dengan tanpa perlu membatalkan syarikat, menutup syarikat. Tapi kita jual. Aku tak naklah jadi partner lagi dengan kau ni. Aku jual lah kat kau syarikat share aku. Boleh juga. Itulah keadaan dia. InsyaAllah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan doktor, kita ada soalan ataupun pemanggil yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Anas dan juga Ustaz Dr. Zahiruddin. Ini Cik Ilyas daripada Hitam Pinang. Ya, apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah. Semoga Ustaz dan Da'i pun sihat. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Silakan soalannya. Saya begini dengan penubuhan syarikat ni di kalangan, contohlah, tak ramai, 2 orang, tapi dalam keluarga, satu keluarga A dan keluarga B. Perlukah kita ni melantik peguam? Kita nampak belakang ni berlaku pertelingkahan, perbalahan. Boleh tak kita contohkan, kadang keluarga A ni dia tak menjaga sepenuhnya syarikat tu. Dia mungkin ada komitmen lain ataupun kerja-kerja yang lain, tapi yang keluarga B ni dia yang mengambil sepenuhnya penjagaan apa tentang syarikat. Dan akhirnya berlakulah pertelingkahan. Dan bagaimana nak dielakkan? Perlukah kita melantik peguam atau syarat-syarat yang lebih ketat, ada bagaimana pula yang boleh dan doktor terangkan? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang bertanya. Masih lagi soal pertikaian jika berlaku. Apakah untuk mengelakkan itu berlaku, perlunya kita lantikan peguam ataupun stamping dan sebagainya untuk mengelakkan daripada tuntutan dan sebagainya? Baik, tadi disebutkan bahawa ada 2 family lah. Dia menjadi rakan kongsi, berpartner. Kemudian satu family buat kerja bagai nak gerak, satu lagi relax kan. Jadi macam kita buatkan analogi dengan saya dengan Da'i tadi, katalah kalau kita nampak bahawa satu family itu saja yang menjalankannya dengan bekerja keras, mendapatkan keuntungan, dapatkan projek, yang satu lagi itu duk tumpang je. Walaupun dia letak duit, tapi aku pun letak duit juga. Patutnya kita kena bagikan rationalize. Jangan kita bertelingkah sampai nak panggil lawyer, bagi kaya kat lawyer je kan. Jadi yang pertama, kita kena cuba rationalize, justify, kerana kami punya family yang membawa syarikat ni susah payah. Jadi modal kita banyak 50-50, tapi dia kena bersetujulah untuk bagi kita lebih percentage kalau ada untung. Kan? Jadi barulah adil, keadilannya dekat situ. Kan? Jadi kalau dia tak mau buat kerja, dia tak mau bagi percentage lebih, kita putuskan partnership, habis cerita. Jadi kita punya syarikat keluarga yang B tadi tu, yang buat kerja tu, dia buat syarikat baru, dia buat dia punya sendiri, habis cerita. Senang, tak payah ada syarikat A ni, partner A ni, sebab dia pun nak malas tidur you tidurlah sendiri kan. Jadi itulah patutnya. Jadi lepas kalau dah bersetuju tadi 80%, beri lebih sikit, barulah panggil lawyer, tambahkan klausa itu, ataupun ada supplemental documents namanya, atau dokumen tambahan untuk jelaskan lagi tanggungjawab. Sebab tu sepatutnya bila kita berakan kongsi, kita kena jelas apakah tugas setiap partner.
Contohnya dai, you media sosial dengan marketing you pegang. Untuk teknologi saya pegang. Contoh gitu. Jadi clear, masing-masing ada kerja masing-masing. Kalau teknologi je, you lah. You punya tanggungjawab lah. Kan, kalau marketing, kenapa marketing tak okey, you tak okey lah ni, you power kan lagi. Jadi macam tu je, jelas. Mungkin saya bantu kat marketing, tapi dia lah core macam tu. Jadi kita nampak bidang tugas. Jadi tak adalah tergantung. Jadi tak tahu siapa nak buat apa, jadi you buat lah, relax je lah. Kan? Jadi begitulah cadangan saya. Kalau dah susah sangat, memang Islam sentiasa menganggap partnership ini akdul lazim, akad yang memerlukan nak pisah kena ada persetujuan dua-dua pihak lah. Jadi atas kerana itu kita setuju untuk berpisah saja. Habis kita sampaikan rumah tangga, perkahwinan pun adalah partnership. Kan dia boleh talak, boleh bercerai. Dah kalau itu adalah jalan yang terbaik, bercerai. Jadi tak semesti bercerai itu adalah huduh, ugly. Walaupun betul Allah SWT, benda-benda halal yang paling Allah tak suka adalah talak. Tetapi kalau itu yang boleh membawa kepada kebaikan yang lebih, maka itu diterima dalam Islam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Jadi satu situasi lain, doktor, bila kita sebut tentang lama beroperasi satu syarikat dan sebagainya, kemudian salah seorang partner rasa tertipu kerana baru tahu bahawa selama ini perniagaan yang dilakukan adalah tidak patuh syariah. Jadi bagaimana dengan keuntungan yang telah pun diraih dan perbelanjaan yang telah pun digunakan hasil daripada duit tersebut? Kita akan kongsikan jawapannya selepas ini, doktor. Kerana kita nak berehat seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, amin, insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, membicarakan para penonton topik fiqh syarikat dalam Islam, musyarakah. Dan kita masih lagi setia bersama dengan bintang ilmuwan kita, tetamu undangan Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dan Ustaz, kita mengalu-alukan lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan kemusykilan, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera, ataupun terus saja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan doktor, satu situasi tadi sebelum kita berehat seketika, kita kongsikan situasi di mana seandainya berlaku pertikaian ataupun rasa tertipu salah seorang daripada rakan kongsi itu kerana selama ini beranggapan bahawa perniagaan mereka patuh syariah, ternyata tak patuh syariah. Jadi bagaimana dengan duit yang telah digunakan dan sebagainya, doktor? Baik, jadi yang pertama sekali, sekiranya berlaku begitu, bermakna sudah berlaku breach, breach ataupun pelanggaran kontrak. Jadi bila kita mula masuk tadi, katalah saya tak beraktif, tapi saya partner. Jadi kita dah setuju you buat benda-benda yang patuh syariah saja. Tapi kelihatan partner itu sudah pun memungkiri janji, maka ketika itu boleh kita pergi kepada penamatan syarikat dengan cara saya jual share saya, boleh. Ataupun kita membetulkan keadaan dengan cara kita membuang beberapa aktiviti yang tak patuh syariah itu. Mungkin kawan tu pun dia bukan nak langgar, tapi dia pun tak erti. Jadi sama-sama tak erti. Sama-sama tak erti, dia pun baru erti saja. Jadi kita kena betulkanlah. Jadi kalau nak betulkan, kita kena buat kiraan. Kalaulah bisnes tu memang betul-betul, contohnya dia jual benda yang tak patuh syariah, confirm. Jadi semua keuntungan daripada jualan perkara yang tak patuh syariah tidak sah di sudut Islam. Bila tidak sah, maka kita kena boleh ambil balik modal kita. Modal kita boleh ambil balik. Katalah harga kos barang tak patuh syariah tu 10,000, kita ambil 10,000, tapi untung adalah 8,000. Maka 8,000 tu kena bersihkan. 8,000 tu kena bersihkan kepada fakir miskin, tanpa perlu kita beritahu kepada fakir miskin bila kita bagi ni duit kotor. Tak ada. So dia kotor atas kita je, bukan kotor pada fakir miskin. Jadi ingat jangan bagi akan tuan ni duit riba ambil. Jadi orang tu pun takut nak makan. Padahal riba tu atas kamu saja, bukan atas dia. Dia okey, tak ada masalah. Sebab dalam Islam memang
dia punya hukum dia secara hukmi, dia bukan secara aini. Hukmi itu secara hukum, cara kita dapat. Jadi bila kita bagi pada dia kita bagi cara yang betul, maka hukum dia harus untuk dia ambil dan tak ada haram kepada dia. Tak perlu nak dia pun nak bersihkan apa, tak perlu, ya. Sebab Nabi pun ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq cara demikian, ya. Baik, jadi itulah perlu kita guna, kita kena bersihkan. Kalau kita punya syarikat tak mampu nak bersihkan secara lamsam, kita wajib buat jadual, kita buat pembersihan secara berkala, secara ansuran. Setiap bulan kita ada 800 ke 1000 kita bagi kepada Baitul Mal kepada NGO buat untuk fakir miskin. Macam tu cara dia. Lepas tu barulah syarikat tu berjalan seperti biasa balik. Begitulah, wallahu alam. Yang penting kena jujur, betul. Tak boleh kita kata apa, rasa rugi dan sebagainya, kerana kita nak bersih. Itu yang penting sekali. Baik, berikutnya menerusi soalan sahabat kita di Facebook, kita ingin raikan lagi. Nur Hayati Ismail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perniagaan dalam bentuk franchise dan vendor juga termasuk dalam konsep perkongsian? Dan yang kedua, mohon sedikit pemahaman tentang apakah yang dikatakan pegangan Bumi Putra dan pelaburan syarikat asing, khususnya syarikat dari luar negara. Perkongsian Doktor, dipersilakan. Baik, agak teknikal soalan dia. Baik, saya pergi kepada persoalan yang kedua lah, senang sikit, iaitulah apakah dikatakan pegangan Bumi Putra ni. Jadi ini tak ada berkaitan dengan syariah lah, pegangan Bumi Putra ni kena tengoklah takrif Bumi Putra secara undang-undang Malaysia itu siapa orang dia, kan. Jadi saya pun tak ada, bukan pakar bidang ini, cuma saya faham Bumi Putra ni orang-orang asal lah, Bumi Putra Melayu, ataupun orang asal di Sabah Sarawak ada juga yang dapat title Bumi Putra. Jadi kerana apa? Kerana dasar ini kerana nak merapatkan jurang di antara non-bumi yang sudah sekian lama berniaga. Orang Melayu asal kita ini dia lambat sikit start berniaga. Jadi orang Cina ni ataupun India, khususnya Cina, dia memang masuk dulu awal-awal lagi dekat Kuala Lumpur ni, dia apalah tauke-tauke dia, kan. Jadi atas sebab tu pengalaman mereka lebih. Jadi jurang tu agak jauh, maka kerana itu ada dasar ekonomi yang nak merapatkan jurang, maka hendaklah syarikat ni ada Bumi Putra pegang, Bumi Putra pegang, Bumi Putra pegang, supaya ada perkongsian di antara kepakaran untuk membangunkan negara bersama-sama. Jadi tapi ada orang salah gunalah. Dia letak nama je, kan. Jadi apa nama, non bumi ni ambil orang ni jadi director, bagi sikit share, kan. Jadi orang tu pun duduk diam, tak ada buat apa-apa. Jadi betul lah dia sudut undang-undang, dia sudah ikut undang-undang, tapi dari sudut spirit tu dia tak ikut lah. Spirit tu dia nak perkongsian, dia nak begitu. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan syarikat pegangan Bumi Putra tadi lah. Kemudian pelaburan syarikat asing. Syarikat asing ni maknanya syarikat luar negara lah, multinational syarikat. Tak kira lah syarikat Apple ke dia masuk kat Malaysia contohnya, kan. So dia buka kalau macam di luar negara, di Dubai, di Indonesia, kalau syarikat asing nak masuk dengan modal yang besar, boleh dia 100%. Tapi kalau dengan modal yang kecil, dia kena ada partner dengan orang rakan warga negara. Begitu dekat Indonesia. Dekat Dubai pun ataupun UAE pun ada sedemikian juga, supaya adanya perkongsian dengan orang tempatan dan sebagainya. Jadi tapi kalau ada sebahagian negara, contohnya macam Malaysia, dia boleh buka tanpa ada pegangan orang tempatan pun tak apa. Saya pun bukan kepakaran saya bidang tu. Jadi itulah maksud syarikat asing, multinational, macam syarikat Shell, macam syarikat Petron ataupun sebagainya, kan. Kalau dia tidak didagangkan di bursa, maka dia adalah syarikat asing lah. Syarikat asing yang bertapak di Malaysia, yang merupakan satu kebaikan untuk anak tempatan. Sebab kita ada peluang kerja dekat sini, kita akan dapat ilmu, cara dia punya korporat, budaya korporat dia, cara dia bekerja. Jadi itu adalah FDI lah orang kata. Jadi itulah bagi saya jawapan untuk yang kedua. Jawapan yang pertama tadi franchise. Franchise dengan vendor ni panjang cerita ni. Franchise tu sendiri sesuai untuk satu diskusi 2 jam, ya. Jadi franchise ni kalau Malaysia, dia ada dia punya undang-undang dia. Sebuah syarikat yang dah ada sampai 3 tahun, dia boleh offer untuk buka cawangan secara franchise. Maka franchise macam syarikat McDonald, KFC, kan.
So, jadi kita kena bayar harga lamsam, contohnya RM200,000, RM250,000 untuk license franchise dengan untuk set up kedai tu, untuk set up. Jadi franchise ni dia ikut dia punya macam McDonald lah, semua warna dia sama, konsep dia sama, dapur dia lebih kurang sama, dia dah kira dah. Kan, lepas tu kita kena bayar pula bulan-bulan kepada pemilik franchisee dengan franchisor kan. Kita kena bayar pula pada dia setiap bulan sebab kita pegang dia macam license. Jadi hukum ni harus. Jadi adakah dia partnership? Betul, dia adalah sebahagian bentuk partnership moden. Tetapi dia bukan partnership dalam syarikat induk, tapi dia buat partnership secara franchise dengan dia membuka cawangan dekat tempat dia jadi seolahnya macam owner. Dia seolahnya jadi macam owner, tapi semua ikut kaedah dan produk semua daripada headquarters. Dia selaraskan. Jadi dia tumpang nama, tumpang brand, tumpang kepakaran, tumpang cara kerja, semua dia tumpang. So dia pendapat sikit. Kan, ada baki, kalau dia kerja keras maka ada baki tu dia banyaklah dia dapat. Itulah franchise. Maka betul, franchise adalah sebahagian daripada bentuk syarikat moden. Kemudian yang kedua, vendor. Vendor ni pula contohnya macam saya ni syarikat Proton. Saya ada kilang besar buat kereta. So jadi saya nak kena, tak boleh buat semua kan. Macam Tesla dia canggih sikit lah, hampir semua benda dia nak buat. Kalau boleh, bateri pun dia nak buat sendiri, tingkap pun dia nak buat sendiri, tapi tak boleh. Maka kena ada syarikat lain yang menjadi vendor, syarikat-syarikat kecil, bukanlah kecil, besar pun ada. Dia supply tingkap saja. Macam contohnya saya pernah bekerja dekat Ingress dulu, Ingress Corporation Berhad. Dia supplykan tingkap punya getah, ada macam-macam lah benda-benda engineering lah, untuk kereta dekat Pro 2, kat Proton. So jadi itulah vendor namanya kalau syarikat macam itulah. So vendor ni adakah dia partner? Dia partner, tapi sama juga dia bukan partner dalam bentuk syarikat yang kita bincang. Dia partner, dia itu adalah supply chain kita, dia adalah supplier kita. Dia supply. Kalau dia tak supply, tingkap kereta kita tak siap-siap lah. Kan? Ataupun kalau kita buat susu, dialah yang supply bahan chemical sebagainya. Contohnya kan ada serbuk-serbuk tertentu, serbuk kurma ke, dia lah yang supply. Kalau tak supply, tak siap lah kita. Jadi vendor itu dia bukan partner dari bentuk yang kita cerita, tapi dia adalah pelanggan kita, penjual. Dia penjual yang sudah buat ikat satu kontrak, dia akan sentiasa jual kat kita dengan harga yang sudah pun kita sama-sama agree. Jadi dia sebenarnya bukan partner lah, tapi dia adalah tetap hubungan jual beli secara tempoh jangka panjang. Kalau satu situasi juga doktor, bila sebut tentang vendor, kalau yang itu yang mempunyai kontrak dan sebagainya, kalau tidak kontrak, maknanya dia datang meletakkan barang di kedai yang kita niagakan. Jadi barang dia contohnya berlaku kerosakan ataupun customer minta ganti rugi. Jadi siapa yang perlu menanggung, bagaimana pula? Baik, jadi itu ikut kepada terma lah. Jadi kalau dia letak kerepek ke kat kedai kita, maka dia ada dua cara. Satu, sama ada dia letak secara consignment. Kalau consignment, maka barang tu sebenarnya barang vendor, barang supplier. Dia tumpang letak je. Maknanya kedai tak beli pun lagi. Jadi kalau rosak, bukan disebabkan oleh kedai, bukan kedai punya tikus makan ke kan, tapi memang dah expired ke apa sebagainya, maka hendaklah ditanggung oleh vendor, bukan kedai. Tapi katalah syarikat kedai ni kecil lagi, so jadi dia nak ajak orang masuk, orang tak mau masuk, so dia terpaksa beli. Dia beli outright purchase nama dia. Dia beli, dia letak kat kedai dia. Maka ketika itu kalau rosak dalam tempoh waranti, dia boleh tukar. Kalau tidak, tak boleh tukar. Katalah expiry date, aku tulis kat situ, dia ambil mi kuning contohnya, tulis kat situ 1 Ogos expiry date, tapi 20 Julai dah berkulat, maka boleh tukar. Sepatutnya boleh tukar. Sebab you kata tempoh ni, tapi tak sampai tempoh dah ni. Itulah keadaan dia. Allah Akbar. Mudah-mudahan jelas kepada kita, dan semestinya doktor banyak lagi untuk kita bicarakan dalam topik fiqh syarikat dalam Islam ini. Jadi para penonton, kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambah di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, fiqh syarikat dalam Islam, musyarakah. Dan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dan Doktor, kita masih lagi mengalu-alukan kepada sahabat penonton kita yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Doktor, kita ingin raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Zu Sofi, yang bertanya, dalam penentuan status patuh syariah sesebuah syarikat, Majlis Penasihat Syariah menggunakan penilaian secara kuantitatif dalam dua peringkat, iaitu tapisan terhadap aktiviti perniagaan dan juga tapisan terhadap nisbah keuangan. Sesebuah syarikat akan diklasifikasikan sebagai patuh syariah seandainya mereka melepasi kedua-dua tapisan ini yang telah pun dijalankan. Bolehkah Ustaz terangkan lebih terperinci tentang tapisan-tapisan tersebut, Doktor? Baik, bismillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Tapisan ini hanya sebenarnya merupakan tapisan minima. Dia bukan ultimate. Dia hanya minima, yang mana ianya dibuat secara ijtihad oleh Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia untuk semua syarikat-syarikat yang disenarai awamkan. Jadi kerana syarikat senaraian awam ni dia banyak, ada lebih kurang 1000 lebih, maka ini adalah tapisan minima. Jadi tak semestinya sebenarnya kalau kita syarikat Sedayan Berhad sebagai contoh, kita nak jadi syarikat kita patuh syariah, kita ambil kaedah ni, maka sebenarnya kalau betul-betul belum cukup, sebab dia tidak melihat daripada aspek cara promosi, dan macam-macam lagi, tak menyeluruh lah. Dia sebab susah nak menyeluruh atas nama masyaqqah. Jadi ini yang mampu dibuat dengan lebih pantas dan cepat dan berkesan. Jadi apa yang dibuat, yang pertama tapisan business activities. Business activities ni iaitu aktiviti perniagaan. Kalau dia tu jual rokok, jual arak, maka confirm lah dia terkeluar awal lagi dah. Tapi katalah syarikat ni syarikat besar, maka dia ada anak syarikat yang buat yang tak halal, tapi ada banyak lagi syarikat yang anak syarikat dia dan induk yang buat yang halal. Maka ke situ bercampur. Bila bercampur, diikut ijtihad. Kalau ijtihadnya, kalaulah yang datang daripada syarikat anak syarikat yang tak halal ni lebih daripada 5% daripada profit before tax, profit before tax, maka sudah syarikat itu terkeluar daripada yang halal. Contohnya profit before tax dia adalah 1 juta sebelum cukai. Maka katalah dia punya untung daripada anak syarikat yang tak halal ni adalah 100,000, maka 10% lah. Jadi tak halal dah syarikat tu. Lebih lah. Jadi kenapa kalau kurang daripada 5% tu halal? Bukan 5% tu halal, tapi nak cari itu adalah idza dhaqal amru tasa' wa idza tasaq dhaq. Dalam kaedah fiqh dia, kalau kamu terlalu ketat, maka orang semua sempit. Maka kalau kamu luas sangat, orang semua akan jadi masalah lah. Jadi ketika itu dalam Islam, kalaulah kita ketat sangat sampai begitu, nanti orang Islam akan tinggal semua. Maka atas dasar kemaslahatan itu, maka penasihat syariah, regulator berpandangan less than 5% hukumnya harus. Dan ada beberapa ijtihad lain menganggap bahawa kalau dapat tahu berapa persen tu, 3% contohnya, buatlah cleansing daripada dividen. 3%. Itu saja. Jadi kita bersihkan jugalah. Itu yang pertama, business activity. Kalau yang direct, confirm buang. Kalau bercampur, tengok mesti less than 5% sumbangan tu. Kalau less than 5%, okey. Kalau more than 5%, automatic buang. Itu habis yang pertama. Yang kedua pula, dia akan tengok tapisan nisbah kewangan. Nisbah kewangan ni yang dia akan tengok yang pertama, dia punya hutang. Contohnya syarikat ABC ni, Berhad ni, dia hutang daripada perbankan konvensional dia
banyak sangat. Islamik pun ada, konvensional pun ada. Maknanya hutang konvensional ni, kalau daripada dia punya total asset dia katalah 10 juta. Hutang konvensional dia ni campur-campur lebih daripada 33% daripada total asset, maka dia akan jadi tak patuh syariah. Kenapa 33%? Kerana datangnya daripada hadis Nabi. 33% itu wathuluthu kathir. Hadis dalam bentuk 1/3 itu banyak Nabi cakap. Hadis ini dalam konteks wasiat. Dalam konteks wasiat, seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata dia nak bagikan wasiat kepada waris dia ataupun kepada orang luar 2/3 daripada harta dia. Nabi kata tak boleh banyak sangat. 1/2 pun tak boleh. Dia kata 1/3 wa thuluthu kathir. Nabi kata 1/3 tu adalah sikit yang paling banyak dan banyak yang paling sikit. Allah. Faham tak? Jadi kalau kategori sikit, yang maksimum punya sikit tu 1/3. Kalau ada kategori banyak, yang paling sikit sekali minimum tu 1/3. Kan? Jadi atas dasar hadis itu, walaupun dia melibatkan wasiat punya isu, tapi dia melibatkan penentuan banyak sikit dari sudut duit. Maka kerana itu ulama pakai dalil ni untuk guna untuk penapisan syarikat. Jadi kalaulah hutang riba dia lebih daripada 33.33%, maka dia adalah sudah dikira banyak, maka syarikat tu tak betul syariah. Itu yang pertama, dari sudut nisbah. Yang kedua, dia cek pula dari sudut tadi hutang, ini dia punya pelaburan pula, tunai dia. Dia ada cash banyak, ada 2 juta, 3 juta atau lebih lagi. Dia letak dekat pelaburan deposit, fixed deposit tak patuh syariah, dia letak dekat account bank tak patuh syariah. Kalau total tu semua 33% lebih lagi daripada total asset, maka juga jadi patuh syariah. Itulah jawapan kepada soalan Zulzofi melibatkan klasifikasi. Tapi kalau nak lebih mantap lagi, sebuah syarikat tu tak boleh cukup dengan ini saja. Ini hanyalah untuk minimum, untuk sekadar untuk bursa punya penentuan saja. Tapi kalau betul-betul, dia kena cek banyak lagi. Dia kena cek kontrak dia kena cek cara dia beli aset, dia cara dia marketing, cara dia promosi, cara agensi dia, cara struktur dia, cara sistem dia, semua kita cek. Itu yang kami pun ada buat. Saya punya company pun ada buat untuk syarikat-syarikat Sdn Bhd. Kita buat benda ni dan kita cek menyeluruh. Bukan hanya 2-3 benda ni saja. Itu keadaan dia. Dia panggil istilahnya transparent, betul-betul transparent. Sebab kita nak mengelakkan perkara-perkara yang sebagaimana disebutkan yang tidak patut syariah dan juga tidak halal, bagi kita mengundang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa pun yang kita lakukan, terutamanya melibatkan bisnes dan perniagaan. Doktor, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Sahziatul Sidik, yang bertanya, bagaimanakah hukum perkongsian ahli syarikat antara Muslim dan non-Muslim jika perkongsian modal antara kedua-duanya meletakkan peratus modal lebih tinggi? Bagaimanakah pengagihan bagi keuntungan dan kerugian jika mereka terlibat dalam perkongsian? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, jadi soalan dekat situ yang saya nampak, yang pertama dia tanya pasal perkongsian Muslim dengan non-Muslim. Macam saya sebut di awal-awal tadi, disebut dalam satu hadis, nahan Nabi SAW an musyarakati Yahudi wan Nasara illa ayyakuna al-bai' wa syira' bi yadil muslim. Iaitulah Nabi melarang daripada kita menjadi partner kepada orang musyrik dan Nasrani, kecuali apabila bisnes itu dibuat mengikut tangan Muslim. Tangan Muslim itu maknanya cara patuh syariah. Jadi ini pertama, maknanya hukum dia harus kita berpartner dengan non-Muslim, tapi bisnes mesti kita dah agreed upon patuh syariah. Walaupun kita minority ke majority ke, mesti kita dapatkan. Kalau kita majority, mudahlah. Kalau kita minority, susah sikit. Tapi tetap kalau dia tak agree, kita jangan masuklah. Kemudian ditanyakan bagaimana kalau peratusan untung atau peratusan modal dan Muslim lebih tinggi, tak ada masalah kalau bisnes tu patuh syariah. Dan pengagihan untung dan kerugian mereka tibat, saya dah uraikan di peringkat awal. Jadi boleh tengok rakaman dekat Facebook. Dia tanyalah Ustaz, ulang tonton. Kita nak ulang balik kan, ulang banyak sangat. Jadi boleh tengok ke sana, kita dah urai. Baik, tadi doktor ada menyebutkan tentang syarikat-syarikat yang dinyatakan sebagai public listed atau senarai awam. Kita ada LLP, kita ada enterprise, kita ada Sdn Bhd, dan ada satu lagi doktor, iaitu Berhad. Macam mana pula? InsyaAllah kita akan jelaskan selepas ini. Tanyalah Ustaz ingin berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman untuk kita berbicara topik fiqh syarikat dalam Islam, musyarakah. Dan para penonton, terima kasih kepada anda yang telah pun sudi mengajukan soalan, kemusykilan, sama ada yang menerusi panggilan telefon atau di Facebook Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi yang menonton menerusi FB Live, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan panjang lebar kita bicarakan doktor pada pagi ini tentang syarikat dalam Islam, dan sebentar tadi ada satu pertanyaan juga, iaitu berkenaan dengan public listed ataupun senarai awal syarikat-syarikat ni. Adanya enterprise, LLP, senarai berhad, dan ada juga terma yang namanya berhad. Doktor, mungkin sedikit penjelasan. Baik, jadi yang berhad ni dia satu level lagi atas lagi. Kalau syarikat senarai berhad ni dia punya jumlah pemegang saham dia limited lah. Agak lebih limited. Berapa ramai tu mungkin tak lebih 50 kot, macam tu lebih kurang kan. Tapi kalau berhad ni dia boleh lebih ramai lagi. Dia boleh ratus-ratus orang pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk syarikat berhad ni dia mungkinlah berbeza dah daripada senarai berhad. Kalau macam senarai berhad tadi, LLP, enterprise ke, mungkin dia kenal di antara sesama dia. Sesama dia kenal. Maka pada ketika itu ataupun kalau dia tak berkenal pun, tetapi dia akan ada percentage keuntungan tu jelas. Untung rugi tu kalau 2-3 orang senang kan. Saya 50%, you 50, saya 60, you 40. Tapi kalau dia ada ramai sangat, kita nak bagi macam mana? Betul. Kalau 2 tu boleh lah. Tapi kalau sampai 3 orang pun dah berapa, kita tak menang 60-40 macam mana? Ya, jadi 30, 35, 35. Jadi kalau dah ramai sangat, dia seorang 20 macam mana? Jadi lain kali tak payah buat macam tu dah. Jadi profit share ratio ni dalam konteks fix silam memang perlu kalau 2 orang, 3 orang yang mudah. Tapi kalau dah ramai sampai 20, 10 orang, kita tak perlu dah profit share ratio. Kita hanya perlu dapatkan berapakah dia bila ada untung sebenar, dividen tu berapa. Dividen tu akan jadi dalam bentuk sen. Jadi contohnya 5 sen per kali berapa jumlah unit saham. So itu sudah mencukupi. Dan dividen tu tak boleh tentukan awal-awal. Kalau tentukan awal-awal, dia jadi promise untung, dia riba lah. Jadi dia kena bila ada untung dah tolak semua kos operasi semua sekali, cost of sale, maka berapa yang gross, kemudian dah ada tolak-tolak semua cukai ke apa benda, maka yang itu yang ujung akan ada dividen. Dividen itulah yang akan nanti dibahagikan berdasarkan jumlah unit saham. Jadi tak ada lagi dah profit sharing ratio. Kalau 2 orang, 3 orang ada profit sharing ratio. Kalau tak ada, jadi berhad pun begitu. Jadi bila syarikat berhad, kita masuk, kita tak apa kenal dia, tak apa kenal partner lain, tak ada masalah. Dan syarikat berhad ni dia ada 2 jenis. Satu yang telah disenarai awamkan dekat pasaran bursa, yang kedua yang tidak disenarai awamkan. Yang tidak disenarai awamkan ini orang ramai boleh melabur di dalamnya, tapi hanyalah sophisticated investor. Sophisticated investor maksud dia kalau undang-undang Malaysia, maksudnya orang yang aset dia ada dalam 300,000 ke atas lah. Tak salah saya begitulah. Lebih kurang kena check minimum lah. Minimum. Tapi itu minimum lah. 300,000 ke atas, maknanya banyak lah. Jadi di sophisticated investor ni dianggap orang yang sudah tahu sepak terjang pelaburan. Maka mereka dibenarkan untuk melabur. Tapi kalau syarikat yang public listed, itu tak apa. Yang itu orang yang tak sophisticated pun, orang yang ada RM100 nak labur pun boleh. Jadi itu kelebihan syarikat public listed yang boleh ramai retail investor masuk yang kecil-kecil. Tapi syarikat berhad yang tak disenarai awamkan, orang yang ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, dia kena tubuhkan konsortium di antara dia. Jadi saya tak mampu lah nak masuk syarikat ni, saya tak layak kita tubuh konsortium ramai-ramai baru masuk. Itu mungkin boleh. Itulah dia beza syarikat berhad dengan yang lain-lain, dan syarikat berhad yang disenarai dengan yang tidak disenarai. InsyaAllah, mudah-mudahan jelas kepada kita tentang berhad. Dan berikutnya doktor, kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Kita ada Mak Etun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita sebagai pemilik sesebuah syarikat, adakah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan semua pekerja kita menunaikan solat 5 waktu dan menutup aurat, ataupun majikan tiada hak memaksa dalam
agama. Mau pencerahan, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Termasuklah rakan kongsi syarikat dan sebagainya. Menarik kan. Jadi yang pertama sekali dalam konteks ni kita ada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Sunnah dia sebutkan satu hadis, ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyah thumma lam yahutha bi nasihatin illa walam yahutha bi nasihatin lam yajid raihatal jannah. Hadis sahih Muslim. Sesiapa yang dia menjadi ketua kepada sekumpulan, maka dia tidak menasihatkan orang bawahannya dengan nasihat tutup aurat ke, soal 5 waktu ke, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Allahuakbar. Jadi kita seronok nak jadi pemimpin, tapi kerana kita tak tahu tanggungjawab pemimpin tu berat sangat. Sebab tu Nabi beritahu pada Abu Dhar, kalau kamu tak ada kemampuan, jangan jadi pemimpin. Jadi antaranya yang ini kena bagi nasihat. Kecuali kita dah tahu lah anak-anak buah kita semua pakat solat lah, okey lah, sekali aja kita beritahu kan. Jadi sama juga macam kalau kita jadi bos, kita wajib beritahu anak-anak buah kita buka simpanan syariah KWSP. Tukar sekarang dari komisioner kan. Jadi kita wajib bagi tahu sekali pun cukup, at least untuk menempati hadis tadi. Maklumkan. Tapi kalau dia enggan, itu dia punya masalah. Kita bagi tahulah, tapi kita boleh jadikan macam-macam cara. Kita boleh jadikan merit untuk naik gaji, boleh menjadikan syarat. Contohnya macam tutup aurat, kita tak wajib tutup aurat, tapi kita kata kita punya syarikat dekat depan ni dia ada dia punya apa, uniform. Uniform kita tu memang pakai tudung. So jadi you like it or not, you Muslim or non-Muslim, you have to, regardless. You have to. Sebab ini kita punya uniform. Kan macam saya ingat UIA kan, UIA dia nak ambil scroll, dia mesti kena pakai tudung. Tak salah saya lah. So jadi orang yang ada pelajar-pelajar non-Muslim, dia kena pakai tudung. Kita bukan suruh dia pakai tudung atas nama agama. Tak, ini adalah dia punya kaedah, uniform, etika dan sebagainya, uniform dia. So jadi you kena ikut lah. So jadi kalau kita boleh buat cara tu, dia pun tak terasa, dia pun tak rasa dia punya privacy dan private rights dia dicanggahi. Ia adalah satu uniform. Jadi pada ketika itu, itulah cara yang baik. Tapi kita tak adalah setiap hari kena macam anak kita, dah solat belum, tak perlu lah gitu. Macam kat rumah lah kata. Ini bukan anak kita kan. Jadi mereka ada right mereka sendiri. Jadi kita tak boleh lah nak tanya ni solat lo. Oh, head hari ni ke head? Tak payah tanya macam tu. Jadi kita tak boleh begitu kan. Jadi kita kena raise adults. Jadi kita sekali-sekala kita beritahu nasihat sudah mencukupi. Masya-Allah. Cuma satu lagi, ada hadis yang Bukhari pula. Tadi hadis Muslim tau. Hadis tadi hadis Bukhari. Hadis yang Muslim pun menarik juga. Ma min abdin yastara'ihi Allahu ra'iyah wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi haramallahu alaihi al-jannah illa haramallahu alaihi al-jannah. Satu hadis tadi tak bagi nasihat. Jadi kalau jadi pemimpin syarikat, jadi pemimpin negeri, pemimpin mana-mana, kena bagi nasihat kepada kebaikan tadi. Yang kedua, sesiapa yang menjadi pemimpin dan dia ada orang bawahan dia dan dia meninggal dalam keadaan dia wahwa ghashin, dia tipu orang bawahan dia, maka haram ke atasnya syurga. Itu hadis sahih Muslim. Itu pun kena ambil kira. Jadi kita jadi bos, kita tak boleh nak tipu anak-anak buah kita. Kita cakap rugi itu tak ada gaji tak boleh. Malah kalau dia dah buat kerja bagus, kita tak bagi gaji pun haram juga. Sebab dalam hadis kursi sebut, sesiapa yang kita lantik satu kerja, dia dah siapkan kerja dia, maka kita walam yu'ti ajrahu, dan kita tak bagi gaji dia. Ini adalah orang yang Allah tidak akan bercakap dengan dia hari kiamat. So jadi jangan pandang mudah gaji-gaji ni wallahu alam. Dan bila sebut tentang masalah orang kata apa, gaji tanpa pembayaran, kadang-kadang tu ada majikan yang ataupun rakannya menghilangkan diri dalam satu situasi dan tidak menuntut hak dia. Jadi apakah kita boleh melabur ataupun menggunakan duit tersebut dan untuk tempoh sehingga waktu yang bagaimana? Boleh laburkan, tapi tak boleh laburkan tempat yang risiko tinggi lah, sebab nanti hilang. Jadi macam ada satu kisah, macam dia ni patutnya ada hak dia dapat kambing, tu dia tak ambil. Dia tolong jaga kambing itu pun membiak sampai 100 ekor. Tu dah lama pun dia datang tuntut. Kawan dia pun kata, okeylah ambil you punya semua, bukan seekor aja, semua 100 tu. Tak tinggal seekor. Itu masalah tu kan. Jadi
kenalah common sense sikit. Kawan tu dah tolong jaga susah dan sebagainya, patutnya you bagilah dia 4-5 ekor kan. Jadi samalah macam tadi, kalau lah kita tolong laburkan, tolong simpan, you lupa, you sakit, you koma ke apa, kita tolong jaga, tolong simpan, maka bagilah sikit kat dia kan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan jelas kepada kita macam-macam situasi doktor dalam bila sebut tentang hukum hakam fiqh syarikat dalam Islam ataupun musyarakah ni. Dan sudah tak sudah doktor, kita pun sampai ke penghujung rancangan untuk perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan mungkin sebagai 3 pelan tindakan terakhir untuk apa yang telah pun dikongsikan yang berbagai doktor sebagai kesimpulan akhir, insya-Allah. Yang pertama sekali, syarikat hukumnya harus, dan kita digalakkan untuk bersyarikat dan bersyarikat dengan jelas terma. Dan bila syarikat, kita mencari jalan untuk sentiasa mencari persepakatan. La yudari wa la yumari, Nabi kata. Ya, anta syariki wa khalili wa akhi, kan, jadi kamu adalah partner. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pastikan persyarikatan kita dibuat atas dasar kontrak dengan cukup rukun dengan syarat dan bertulis. Bertulis dan faham hala tuju syarikat dan role masing-masing. Yang ketiga, pastikan kita menjalankan syarikat tersebut dengan patuh syariah dan menasihatkan ahli-ahli di bawah, dan juga kalau ada keuntungan maka wajiblah bayar zakat. Itulah saja, wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil iktibar apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz, dan sedikit doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakiran hamdan hamidan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfirna bi halalika an harami, Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma la ilaha illa antal halimul 'azim rabbus samawati wa rabbul arsyil 'azim. Bi rahmatika nastaghith fala takilna ila anfusina tarfatani wa la aqalla min dhalika ya rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman atas perkongsian pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Ustaz dengan kebaikan, dipanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan untuk terus membimbing kita khususnya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Dan para penonton, esok sebagaimana biasa kita akan terus bersama dalam Tanyalah Ustaz bersama Da'i Aiman dan juga panel Ustaz Firdaus Subhi, dan seorang lagi panel syariah kita datangkan yang mulia Ustaz Engku Ahmad Fazil Engku Ali, ahli jawatan kuasa syariah Agrobank, dengan topik pertanian fardu kifayah. Esok jam dan juga waktu yang sama semestinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.